Sudah saya cek tadi poster kamu sangat cantik lah kan? Saya sudah lihat poster dan saya belum sempat lagi cek video Anda. Saya belum sempat. Saya masih perlu cek poster tadi. Memang oke semua. Dua kumpulan sudah ada saya nampak. Dan video nanti saya cek lah. Belum sempat saya cek lagi. Coba lihat. Sudah dalam recording sudah nih. Boleh nampak slide yang saya share nih? Boleh nampak slide? Boleh, Dokter. Boleh ya? Kita masuk unit ke-7 dulu. Dalam unit ke-7 ini sebenarnya kita melihat bagaimana menguruskan keuangan sesebuah syarikat. Di mana kalau kita lihat sebagai seorang peniaga, salah satu tujuan utama kita ialah untuk mendapat keuntungan, mendapat pulangan dari segi keuangan. Itulah sangat penting untuk kita menguruskan keuangan. Kalau kita tanya makcik-makcik yang menjual di tamu lah kan, biasanya makcik kata, oh saya mai ingatan saja, saya ingat saja berapa banyak yang saya jual. Tapi itu tidak cukup. Tidak cukup. Jadi adalah sangat penting sebagai seorang peniaga, sekurang-kurangnya kita memahami statement ataupun kenyataan keuangan. Kalau kita minta kita buat bisnis kan, kita minta accountant, kita bayar untuk accountant untuk menyediakan account, financial account kita, ataupun account statement kita. Statement itu perlu juga kita faham apa maksud statement tersebut. Karena kita sebagai seorang pengurus, kita mesti mengetahui basic, apa tuh asas dalam pengurusan keuangan, khasnya dari segi pemahaman yang ringkas lah, pemahaman tentang pengurusan keuangan dan pemahaman tentang kenyataan keuangan. Jadi dalam unit ini kita akan lihat apakah kepentingan pengurusan keuangan dan apakah kepentingan menyediakan satu statement perakaunan. Di mana ada 3 statement perakaunan yang sangat penting. 3 kenyataan. Kenyataan pertama dipanggil income statement ataupun penyata untung rugi. Biasa kita jaga penyata untung rugi. Balance sheet ataupun dipanggil imbangan duga, dan cash flow. Cash flow ialah aliran tunai. Aliran tunai. Jadi ini 3 statement yang sangat penting untuk sebuah perniagaan yang mesti Anda fahami. And last, recognize the financial sources and government support. Apakah sumber keuangan yang kita boleh dapat dan bagaimana kita mendapat bantuan kerajaan. Sebenarnya untuk mendapat bantuan kerajaan ataupun mendapat pinjaman bank, pinjaman uang dari bank, sebenarnya kita perlu ada statement juga, penyata keuangan, sekurang-kurangnya 6 bulan biasanya, yang lalu, 6 bulan yang lalu, dan apakah jangkaan kita ataupun rancangan kita untuk masa-masa depan, itu sangat penting ya. Jadi dalam financial management kita lihat 5 topik kecil. Topik pertama ialah kepentingan pengurusan keuangan ini. Apakah kepentingan pengurusan keuangan? Topik yang kedua ialah apakah jenis-jenis cost yang kita perlu bayar untuk sebuah perniagaan, untuk menjayakan perniagaan kita. Yang ketiga ialah penyata keuangan, financial statement, penyata keuangan, termasuklah income statement, yaitu penyata untung rugi, balance sheet, yaitu imbangan duga, dan juga akhir sekali penyata aliran tunai. 3 statement ini. Dan seterusnya kita juga perlu memahami apakah sumber keuangan yang ada yang kita boleh gunakan, bagaimana mencari break even point. Kita panggil PE point lah secara ringkasnya. PE point, break even point, yaitu satu titik pulangan modal, di mana dalam titik pulangan modal ini memberitahu apakah minimum kuantiti yang perlu dijual untuk mengelakkan kerugian, ataupun berapa minimum jualan dari segi
RM, ringgit, berapa minimum jualan yang perlu dijual untuk mengelakkan kerugian. Oke, jadi kita lihat apakah kepentingan pengurusan keuangan terdahulu. First, kita perlu paham apakah maksudnya pengurusan keuangan. Oke, pengurusan keuangan sebenarnya ialah pengurusan sumber keuangan dalam sesebuah syarikat. Dengan arti kata lain, kita merancang penggunaan keuangan dan menjangkakan, membuat jangkaan ataupun budget penerimaan wang. Kita merancang dan membuat budget penerimaan dan penggunaan wang untuk memastikan syarikat ini mempunyai wang yang mencukupi untuk menjalankan perniagaan dan untuk mencapai matlamat objektif syarikat, iaitu memaksimumkan ataupun mendapat profit yang setingginya mungkin. Okay? Jadi kita inginkan profit, tetapi pengurusan keuangan ini kalau tidak diurus dengan baik, mungkin kita mengalami kerugian juga kerana sebab-sebab yang lain. Okay? Jadi yang antara kepentingan pengurusan keuangannya lah, kita boleh menganalisis kedudukan keuangan syarikat. Okay, the financial position, kedudukan keuangan syarikat. Jadi kita tahu sama ada syarikat ini mempunyai sumber keuangan yang kukuh atau tidak. Sama ada syarikat ini mempunyai sumber keuangan yang mencukupi untuk menjalankan perniagaan tertentu atau tidak. Inilah analisis yang kita perlu buat. Okay? Walaupun syarikat itu mungkin menjadi sangat besar, tetapi tiba-tiba syarikat itu mungkin akan gagal bukan disebabkan masalah operasi, katakanlah disebabkan masalah keuangan. Okay, masalah keuangan yang dihadapi oleh syarikat. Jadi kita ingin mengelakkan kerugian, okay, ataupun masalah dari segi pengurusan keuangan. Okay, yang kedua ialah to ensure we have enough adequate financial resources. Kita mempunyai sumber keuangan yang mencukupi. Jadi dengan arti kata lain, kita bersedialah kalau sumber keuangan syarikat ini didapati tidak mencukupi, kita bersedia untuk membuat pinjaman, mendapatkan grant dari kerajaan dan sebagainya untuk mendapatkan uang yang mencukupi bagi menjalankan perniagaan. Yang ketiga ialah evaluate the success of the company. Okay, menilai kejayaan syarikat ini. Jadi kita lihat kepada kedudukan keuangan dari segi untung atau rugi syarikat, okay, berbanding dengan syarikat lain. Jadi kita boleh juga buat perbandingan. Syarikat ini berjaya, salah satu faktor ataupun salah satu impact kejayaan ataupun salah satu ciri kejayaan ialah kita lihat syarikat ini mempunyai keuntungan yang lebih tinggi berbanding dengan syarikat yang lain. Jadi adalah penting kita mengetahui berapa keuntungan yang kita dapat untuk perniagaan ini. Khasnya selepas kita menjalankan perniagaan untuk tempoh masa tertentu. Dan seterusnya, membantu syarikat untuk mendapatkan keuangan yang mencukupi, okay, help to generate keuangan yang mencukupi. Jadi sebenarnya sesebuah syarikat yang besar, biasanya mereka mempunyai staff dipanggil accountant, okay, atau pengurus keuangan di sesebuah syarikat. Dan pengurus keuangan ini akan membantu mengawal sumber keuangan syarikat dan memastikan keuangan ini digunakan dengan baik. Kalaulah dia mendapati syarikat ini mempunyai sumber keuangan satu jumlah wang yang tinggi, dia boleh membuat keputusan untuk menyimpan wang ini dalam saham tertentu atau dalam simpanan tertentu untuk mendapatkan pulangan. Okay, sementara wang ini tidak dipakai, okay, simpan begitu, jadi dia akan simpan dari segi simpanan ke bank dan sebagainya untuk mendapat pulangan. Okay, so dari wang kita dapat pulangan juga, itulah sebabnya to generate, mendapat pulangan.
dari segi keuangan. Kemudian membantu dalam membuat keputusan, di mana untuk membuat keputusan mungkin pengurus pemasaran, ingin membuat promosi untuk produk ini. Jadi dia akan tanya, soalan yang pertama dia akan tanya, berapa pajak yang kita ada untuk membuat promosi? Kalau pengurus keuangan kata, oh kita ada RM1.000 sahaja untuk membuat promosi. Jadi pengurus keuangan perlu, pengurus pemasaran perlu mengambil ini sebagai satu faktor utama untuk menentukan apa jenis promosi yang perlu dibuat. Katakan 1.000, mungkin dia boleh buat promosi online guna Facebook yang berbayar. Facebook berbayar untuk promosi tertentu. Kemudian dia boleh buat printing poster dan sebagainya. Katakanlah pengurus keuangan ini bagi tahu, kita tiada budget untuk membuat promosi. Jadi pengurus pemasaran ini perlulah tentukan bagaimana saya buat promosi tanpa ada sumber. Contohnya kita guna Facebook, kita guna WhatsApp yang tidak memerlukan pembayaran. Kita guna Instagram, kita post dalam Facebook, Instagram sajalah, itu caranya. Jadi pengurusan keuangan ini juga membantu dalam membuat keputusan apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat berdasarkan berapa jumlah sumber yang ada. Selain itu, salah satu faktor utama ataupun salah satu sebab penting kita menyediakan pengurusan keuangan ataupun mesti ada pengurusan keuangan ialah kita mesti ada kenyataan ataupun penyata pendapatan, penyata pendapatan ataupun kita mesti ada income statement dan sebagainya, karena untuk sebuah syarikat yang berdaftar, syarikat berdaftar harusnya syarikat sendirian sepatutnya menyimpan rekod keuangan dan menyediakan laporan keuangan ini kepada kerajaan, di mana semasa pendaftaran semua jenis syarikat sendirian berhad dan syarikat berhad diminta menyediakan laporan keuangan setiap tahun. Jadi dia mesti hantar laporan keuangan ini setiap tahun kepada Suruhanjaya yang berkenaan. Suruhanjaya pendaftaran perniagaan tersebut. Jadi inilah pentingnya, itulah sebabnya kita perlu menyediakan pengurusan keuangan. Seterusnya kita lihat apakah jenis kos yang perlu dibayar untuk sebuah perniagaan ini. Antara kos-kos yang perlu dibayar ialah kos dipanggil cost of goods sold dan operating cost. Cost of goods sold dan operating cost adalah dua cost yang penting, di mana cost ini akan dibayar dengan what we call working capital. Selalu kita panggil working capital ataupun modal yang kita boleh gunakan untuk membayar perbelanjaan. So we call it working capital ataupun keuangan dalam syarikat yang boleh digunakan untuk membayar perbelanjaan. Dan perbelanjaan ini boleh dari segi cost of goods sold, dengan arti kata lain ini ialah cost jualan. Cost jualan, yaitu cost untuk menyediakan produk dan perkhidmatan untuk dijual. Jadi dalam cost ini adalah cost bahan mentah, termasuklah cost penghantaran bahan mentah, cost buruh untuk menyediakan produk untuk dijual, cost packaging, cost penyediaan, cost operasi dan sebagainya yang berkaitan dengan pengeluaran produk atau servis. Cost yang selain daripada cost jualan dipanggil operating expenditure ataupun cost ataupun perbelanjaan operasi. Perbelanjaan operasi di mana termasuklah perbelanjaan operasi yang lain, contohnya keselamatan, ada penjagaan keselamatan syarikat, logistik adalah penghantaran barang selepas barang dibeli, penghantaran barang, ataupun cost promosi, cost pengurus
cost yang lain lah, yang tidak termasuk dalam cost jualan adalah jenis-jenis cost yang perlu dibayar. Oke, apa sebabnya kita perlu melihat kepada semua jenis cost ini? Ialah pertama sekali, cost ini akan mempengaruhi keuntungan syarikat. Kalau cost syarikat ini sangat tinggi, ia akan menyebabkan keuntungan syarikat ini berkurangan. Jadi adalah penting untuk kita mengetahui apakah cost syarikat, barulah kita boleh mengawal cost, dan selepas itu kita boleh memastikan syarikat ini mempunyai keuntungan. Selain itu, pengawalan cost ini berkaitan rapat dengan kebolehan syarikat ini untuk survive, untuk bertahan untuk jangka masa yang lama, sustainability. Sustain maksudnya syarikat ini boleh kata berlestari untuk jangka masa yang lama. Jadi selain itu, kita menjaga cost syarikat, ataupun kita mengawal cost syarikat supaya kita mempunyai keuntungan yang tinggi bagi syarikat ini berkembang, supaya syarikat ini dapat berkembang pada jangka masa yang panjang, bukan saja syarikat yang tetap kecil begitu, tetapi kita harap syarikat kita akan ada peluang untuk berkembang menjadi syarikat yang lebih besar, menjual kepada lebih ramai pembeli, menjual di pasaran yang baru, di tempat yang baru dan sebagainya. Jadi pengawalan cost ini sangat penting untuk memastikan tujuan syarikat untuk berkembang ini dapat tercapai. Jadi selain itu kita ada perkataan lain yang biasa kalau khasnya dalam ekonomi kita ada fixed cost, yaitu cost tetap dan cost berubah, variable cost berubah. Kita ada cost tetap dan cost berubah, di mana antara cost seperti cost bahan mentah, adalah variable cost yang berubah. Manakala cost seperti gaji untuk pengurus, insurans, sewaan, contohnya kalau kita sewa satu lokasi untuk perniagaan, sewaan ini akan tetap sama, tetap sama untuk jangka masa tertentu. Jadi katakanlah sewaan yang saya bayar untuk sebuah gerai kecil ialah RM1.000 satu bulan, ia tetap akan sama walaupun kuantiti produk yang saya jual meningkat atau menurun. Tetap akan saya bayar sewaan yang sama sebanyak RM1.000 untuk gerai ini. Mengapa? Karena ini dipanggil cost tetap. Cost tetap ini akan tetap dan tidak berubah bergantung kepada kuantiti. Maksudnya jikalau kuantiti meningkat, cost ini tetap akan sama. Itulah sebabnya dipanggil fixed cost ataupun cost tetap. Variable cost ialah cost yang berubah. Jadi dalam BM kita panggil cost berubah, di mana cost ini akan memang akan jadi kosong, kosong jika kita langsung tidak menjual. Tetapi cost ini akan meningkat dengan kuantiti yang dijual. Jadi coba lihat graf di sini ya. Kita ada cost di sebelah garis ini. Dan garis melintang kita ada jualan, kuantiti jualan. Jadi kalau kuantiti jualannya adalah kosong di sini ya, kuantiti jualannya adalah kosong, cost tetap di sini. Dan kalau kuantiti jualan meningkat, lihatlah kuantiti jualan meningkat dari kosong di sini, meningkat, cost akan tetap sama, fixed cost akan tetap sama. Tetapi cost berubah akan mula meningkat. Warna merah mewakili cost berubah. Cost berubah ini akan meningkat dengan kuantiti. Semakin banyak kuantiti kita jual, semakin tinggi cost berubah kita. Oleh itu, cost berubah biasanya kita rujuk kepada bahan mentah,
kos pengeluaran produk dan sebagainya yang berkaitan rapat dengan penjualan penyediaan produk untuk dijual. Dan kita boleh lihat juga, biasanya ada satu rule of thumb, yaitu satu peraturan yang biasa kita rasa sangat pentingnya tu, cost tetap fixed cost must less than 30% of the total cost. Jadi jumlah cost ialah sepatutnya cost berubah tanpa dengan fixed cost tetap akan kita mendapat jumlah cost. Total cost. Fixed cost plus variable cost will equal to the total cost. Jadi kalau cost dalam jumlah cost ini, kalau cost tetap ini sangat tinggi dan cost berubah ini sangat rendah, ini satu kelihatan yang kurang baik. Kurang bermakna mungkin jualan ini terlampau rendah, jualan terlampau rendah dan adalah lebih baik kita menjual dengan lebih banyak. Jadi untuk memastikan kita mengikut peraturan ini ialah kita memastikan kuantiti jualan ini semakin meningkat. Sehingga cost berubah ini lebih daripada cost tetap. Ini sangat penting. Kalau cost berubah sangat rendah, cost tetap sangat tinggi, ada kemungkinan jualan kita itu menghadapi masalah di mana jualan tidak dapat menampung cost tetap. Itulah sebabnya kita coba mendapat cost berubah yang semakin tinggi. Kemudian sudah saya terangkan tadi ada cost of goods sold, cost bahan mentah, dan operating expenses atau expenditure, yaitu perbelanjaan operasi. Jadi inilah jenis-jenis cost ya. Seterusnya kita lihat pengurusan keuangan statement. Financial statement yaitu kenyataan keuangan. Dalam kenyataan keuangan, katakanlah kita akan nampak perkataan pro forma. Kalau ada perkataan pro forma, ini bermaksud ini adalah satu budget ataupun jangkaan penyata keuangan, is a projected ataupun jangkaan saja. Jangkaan di mana kita menjangkakan, katakanlah untuk tahun ini saya menjangkakan saya dapat menjual 1.000 sebulan sehingga hujung bulan. Katakanlah ini jangkaan. So this is the projected. Dan berdasarkan jangkaan saya, assumption lah jangkaan saya mengira lah berapa cost yang perlu saya sediakan untuk berapa bahan mentah saya perlu sediakan, apakah peralatan yang saya perlu untuk menyediakan produk untuk dijual. So pro forma sebenarnya ialah budget or projected budget atau projected financial statement. Jadi dalam financial statement sebenarnya ada 3 seperti saya terangkan tadi, income statement ataupun penyata untung rugi. Ada juga penyata, boleh juga dipanggil penyata pendapatan, penyata untung rugi ataupun pendapatan. Pro forma balance sheet yaitu imbangan duga, dan projected cash flow statement yaitu penyata aliran tunai. Terdapat 3 statement ini. Dan biasanya kalau kita membuat statement ini berdasarkan data-data yang sudah kita buat bisnis, kita akan buang perkataan pro forma. Akan buang perkataan pro forma. Sama juga dengan balance sheet. Kalau kita menyediakan balance sheet berdasarkan angka-angka perniagaan yang sudah berlaku, jadi perkataan pro forma akan dibuang. Begitu juga dengan projected akan dibuang. Jadi apakah kepentingan ataupun apakah sebab kita menyediakan statement-statement ini ialah kalau kita menyediakan income statement ataupun penyata pendapatan ialah untuk kita melihat berapa keuntungan atau kerugian syarikat untuk jangka masa tertentu. Ini penting ya, karena orang akan tanya, adakah syarikat ini mendapat keuntungan? Jadi untuk menjawab soalan ini, adakah syarikat ini mendapat keuntungan? Kita rujuk balik kepada income statement. Karena
Dalam income statement kita akan ambil jualan, ditolak dengan cost, semua jenis cost untuk mengetahui apakah keuntungan syarikat. Kemudian untuk balance sheet ialah untuk kita merekodkan semua aset dan liability syarikat. Liability ialah hutang syarikat. Yang penting ini di sini ialah kita membuat perbandingan apakah aset syarikat ini mencukupi untuk membayar hutang syarikat. Itulah sebabnya kita mesti lihat, apakah aset yang dimiliki oleh syarikat ini dan apakah keuntungan syarikat ini. Dan akhir sekali kita lihat apakah aliran tunai, di mana kita lihat berapa uang yang dimiliki oleh syarikat ini dan bagaimana kita adakah kita mempunyai uang yang mencukupi untuk membayar tunai ini. Jadi ini contohnya. Nanti saya akan tunjuk cara menyediakan statement ini ya, di mana dalam minggu ke-12 dan 13 selepas kamu menghabiskan aktiviti project kamu, Anda sudah ada rekod kan berapa jualan, berapa kos bahan mentah yang kamu sudah bayar dan sebagainya, dan berdasarkan data-data yang ada, maklumat yang ada, Anda menyediakan inilah income statement dan sekurang-kurangnya aliran tunai. Itu mesti disediakan dalam laporan akhir Anda dalam lebih kurang minggu ke-12 dan 13. Jadi nanti saya akan terangkan bagaimana Anda menyediakan satu statement account. Jadi income statement seperti saya beritahu, kita ada jualan, kita akan rekodkan jualan, ditolak dengan cost jualan, cost of goods sold, yaitu cost jualan, di mana cost jualan termasuk bahan mentah dan sebagainya, kita akan dapat untung kasar, dan untung kasar ditolak dengan cost-cost yang lain, perbelanjaan yang lain, kita akan dapat net profit, yaitu untung bersih. Ini yang paling penting. Kita ingin mengetahui apakah untung bersih untuk syarikat ini ya. Seterusnya, ini balance sheet. Untuk balance sheet ini yang saya biasa ajar di kelas ialah T format. T maksudnya satu garis melintang, satu garis mendadak. So one horizontal and one vertical line nampak seperti perkataan T kan. Jadi garis ini membahagikan bahagian di sebelah kiri. Sebelah kiri di sini ialah aset. Semua jenis aset direkod di sini termasuk aset tetap. Aset tetap ialah seperti bangunan, mesin yang besar yang boleh digunakan lebih dari 1 tahun, kendaraan, dan sebagainya. Kemudian ada aset semasa, current asset, yaitu termasuk tunai dan stok kalau ada stok. Ada liability di sebelah kanan, dan ada capital, yaitu modal syarikat di sebelah kanan juga. Jadi liability ialah hutang dan modal syarikat di sebelah kanan. Jadi kita membuat perbandingan untuk lihat sama ada syarikat ini mempunyai aset yang mencukupi untuk membayar hutang syarikat atau tidak. Dan akhir sekali ada cash flow statement, yaitu aliran tunai. Aliran tunai kita melihat berapa penerimaan tunai, kemudian ditolak dengan berapa bayaran tunai untuk mendapatkan balance, yaitu berapa jumlah uang yang masih ada di sebuah syarikat. Dan untuk laporan akhir Anda mesti ada cash flow statement juga, aliran tunai. Ini mesti disediakan juga. Seterusnya kita lihat apakah sumber keuangan syarikat. Apakah sumber keuangan syarikat jika pelaku case di mana syarikat ini mempunyai masalah kekurangan uang tunai. Memang ini mungkin akan muncul, syarikat yang nampaknya besar, tetapi dia kekurangan uang tunai. Semua uang tunai telah digunakan untuk membayar, memberi mesin,
ataupun membayar hutang dan sebagainya. Jadi syarikat ini tidak mempunyai wang tunai yang mencukupi, tetapi syarikat ini memang ada bisnes yang baik. Perkara ini mungkin berlaku. Bisnes yang baik tetapi kekurangan duit, wang tunai. Jadi apa boleh pengurus buat? Apa yang kaedah yang boleh pengurus buat ialah pertama sekali, kalau syarikat ini mempunyai banyak aset, syarikat ini boleh menjual aset-aset dia. Okay, contohnya menjual kenderaan, menjual mesin, equipment dan sebagainya, ataupun menjual bangunan lah yang dimiliki oleh syarikat ini. Ini semasa pandemik ini kita lihatlah ada syarikat-syarikat yang tourism memang mereka terpaksa ambil langkah ini, di mana kendaraan yang tidak dipakai mereka terpaksa menjual kendaraan seperti van dan sebagainya untuk mengurangkan bebanan hutang mereka dan pada masa yang sama membayar semua hutang-hutang yang lain. Kemudian get a bank loan, pinjam uang dari bank. Di mana untuk meminjam uang dari bank Anda juga perlu menyediakan statement, yaitu statement keuangan untuk menunjukkan kepada bank bahwa Anda mempunyai kebolehan untuk membayar balik. You can pay back. Barulah bank akan bagi Anda peluang untuk meminjam duit. Apply for government grant. Pinjam dari ataupun minta grant daripada kerajaan. Biasanya ini cost dia lebih rendah, tetapi kadang-kala agak susah untuk dapatlah. Memang kerajaan menyediakan banyak jenis grant seperti grant untuk usahawan baru, usahawan muda, grant khas untuk wanita, grant khas untuk perniagaan agriculture dan sebagainya. Jadi kita coba try lah nasib untuk mendapatkan kerajaan. Dan akhir sekali meminta pemiutang, kalau ada pemiutang yang hutang kepada kita untuk membayar balik. Ini pun satu cara lah untuk mendapatkan wang yang mencukupi untuk membayar hutang-hutang syarikat. Seterusnya kita lihat break even point. PE point. PE point ialah satu titik, dipanggil titik pulangan modal. So PE point, PE point. Kemudian bagaimana kita mencari PE point ini, break even point, ialah kita buat break even analysis ataupun dipanggil BE analysis, break even analysis. Jadi apakah tujuannya? Tujuan membuat analisis ini ialah untuk mengetahui apakah minimum jualan, dari segi unit quantity ataupun dari segi jumlah jualan, dari segi RM, berapa unit yang berapa banyak jualan yang mesti dijual untuk mengelakkan kerugian. Untuk mengelakkan kerugian. Jadi katakanlah kalau saya membuat analisis ini, saya mendapat titik pulangan modal sebanyak RM2,000, katakan RM2,000. Jadi saya tahu RM2,000 ini ialah jualan yang saya mesti jual, katakan setiap bulan untuk mengelakkan kerugian. Kalau saya menjual lebih dari RM2,000, saya akan mendapat keuntungan. Kalau saya menjual kurang dari RM2,000, saya akan mendapat kerugian. Jadi dengan arti kata lain, kita menetapkan minimum produk untuk dijual untuk mengelakkan kerugian. Jadi break even point can be calculated in two ways. Kita boleh mengiranya dari segi unit quantity dijual ataupun dari segi keuangan RM, berapa jumlah jualan yang mesti dijual. Biasanya ada dua cara untuk membuat analisis. Dua cara. Cara pertama ialah kita gunakan formula ini ya. Formula ini, break even point, kita kira berapa quantity dulu, equal to fixed cost ataupun cost tetap, jumlah cost tetap dibahagi dengan harga dolar
cost berubah untuk seunit. Oke, cost berubah untuk seunit. Jadi guna formula ini kita akan mendapat satu kuantiti tertentu. Katakan 2000 unit kuantiti dia. Dan guna kuantiti ini, break even point, ini untuk mengira berapa jualan in RM. Oke, jadi kita ambil 2000 unit, taruh harga jualan, katakan harga ialah RM10. Jadi maksudnya kita mesti menjual sebanyak 20.000 ringgit. Oke, 20.000 ringgit untuk mengatasi ataupun mengelakkan kerugian. Oke, ini kalau guna formula. Kalau guna graf, contoh lihat graf di sini, kita boleh menyediakan satu graf sebegini, kemudian kita buat dua kalis. Kalisan yang di atas ini ialah kalisan yang mewakili jualan. Oke, jadi kalau kuantiti jualan di bawah unit sales, unit of sales ialah kosong, jualan akan jadi kosong. Jadi kalau jualan semakin meningkat, oke, kita lihatlah jualan sepatutnya meningkat, oke. Jadi kalis ini juga menegak, bukan menegak, oke. Dari sebelah kosong ke atas, oke, ke atas. Kemudian ini ialah kalis yang kedua, ialah kalis yang mewakili jumlah cost. Oke, jumlah cost di mana cost ini di sini, cost akan meningkat, tetapi selepas satu point di mana cost ini akan semakin rendah dari jumlah jualan. Oke, kalau cost ini rendah dari jumlah jualan, bermakna kita akan mendapat keuntungan. Tetapi sebelum titik ini, cost lebih tinggi. Oke, cost adalah lebih tinggi, jadi kita akan mendapat kerugian. Oleh itu, kita perlu mencari break even point. Jadi merujuk graf ini, break even point ialah di sini ya. Di sini jadi kita merujuk point titik di bawah ialah 2000 unit yang perlu dijual. Kemudian kalau kita merujuk di sini, katakanlah 2000 taraf 10 ini 20.000 yang perlu dijual. Oke, dari segi ringgit 20.000 ringgit yang perlu dijual untuk mengelakkan kerugian. Oke, sepatutnya jawaban untuk kedua-dua ini mestilah sama kalau kita menggunakan theta yang sama. Oke, jadi itulah kepentingan kita mengira break even point. Oke, coba lihat satu contoh di bawah. Katakan saya ada, saya lucut di sinilah. Oke. Total sales-nya ada total cost 40.000, fixed cost tetap 25.000, total sales jumlah jualan 60.000 untuk menjual 5.000 unit. Bagaimana saya mendapat titik pulangan modal? Ialah pertama sekali kita perlu tahu apakah harga. Kalau harga tidak diberilah. Jadi ambil jumlah jualan dibagi dengan kuantiti dijual, kita dapat 12 ringgit setiap botol. Ini adalah harga jualan setiap botol. Bagaimana dengan variable cost? Cost berubah seunit. Oke, kita ambil cost berubah, jumlah cost berubah dibagi dengan kuantiti dijual. Oke, jadi jumlah cost berubah ialah 15.000 dibagi dengan kuantiti 5.000, jadi kita dapat 3 ringgit satu botol. Oke, 3 ringgit untuk setiap botol. Jadi kita akan kira guna formula ini. Guna formula ini yaitu break even point equal to fixed cost divided by price minus variable cost. Jadi equal to lebih 25.000
bahagi dengan $12.3, jadi kita akan dapat 2.778 unit yang mesti dijual untuk mengelakkan kerugian. Oke, dan untuk mengetahui apakah angka ini ya dalam dari segi keuangan RM, kita tak guna break-even point se-unit, yaitu unit yang kita dapat di atas, taraf dengan harga. Jadi kita akan dapat Rp33.336. Inilah break-even point. Oke. Ya, ini sahaja saya akan terangkan. Sebelum saya teruskan menunjukkan bagaimana menyediakan statement ini, ada masalah kan? Ada soalan mau tanya tentang topik ini? Macam tiada soalan kan? Tidak apa. Oke, kalau ada soalan tanya nanti ya. Oke, saya akan tukar presentation saya. Oke, kita lihat Excel saya. Oke, boleh nampak Excel saya? Boleh nampak? Boleh, Dokter. Oke, good. Oke, kita lihat, katakanlah ini data yang jualan tahun lalu, katakanlah. Oke, saya buat bisnis untuk 3 bulan, katakan dari Oktober hingga Desember. Dan saya ingin menyediakan satu account, yaitu satu penyata account untuk untuk melihat apakah keuntungan syarikat, apakah aliran tunai syarikat ini. Oke, ini data yang saya ada. Contohnya capital yaitu modal syarikat yang saya simpan RM1.000, revenue yaitu jualan untuk 3 bulan, 4 bulan. Oke, 3 bulan enggak? Oke, 3 bulan ialah RM950. Kemudian ini semua jenis jualan. Oke, semua jenis cost. Oke, semua jenis cost untuk jualan ini. Di mana kita akan ada berbagai jenis cost. Sebelum kita mulakan, kita boleh lihat dulu. Oke, cost of raw material, cost bahan mentah. Jadi ini ialah cost untuk menyediakan produk untuk dijual. So, this is cost jualan. Ataupun in English we call cost of goods sold. Cost of goods sold. Ya, yaitu cost untuk menyediakan produk untuk dijual. Seperti cost jualan, katakan wages, upah. Upah yang dibayar kepada buruh ialah untuk tujuan menyediakan produk untuk dijual. Jadi ini juga merupakan cost jualan. Merupakan cost jualan. So this is cost of goods sold, cost jualan. Kemudian gaji pengurus. Gaji pengurus ialah sebanyak RM100. Ini bukan cost untuk menyediakan produk dijual, tetapi ini ialah cost pengurusan syarikat yang melibatkan pihak-pihak yang lainnya ataupun melibatkan mungkin seluruh syarikat. Jadi ini bukan cost jualan, tetapi this is operating cost. Operating ataupun cost operasi. Ataupun kamu boleh panggil expenditure, operating expenditure ataupun operating cost. Sewa juga operating cost, sebab ini juga tidak merupakan cost untuk menyediakan produk dijual. Sama juga dengan cost promosi, dan cost penghantaran, katakanlah transportation.
ialah kos penghantaran produk selepas produk disediakan. Jadi berdasarkan semua kos yang saya ada, saya menyediakan 2 statement pentingnya, yaitu statement penyataan penyata pendapatan dan penyata aliran tunai. Oke, kita mulai dengan aliran tunai dulu lah. Oke, sudah saya copy data ini ke sebelah sini untuk memudahkan saya buat account ini. Oke, selepas itu saya akan buat delete. Saya akan delete ini data. Ini saya copy dari depan lah. Katakan, saya mulakan account dengan menulis nama account. Katakan nama account. Oke, nama company, ABC Company. Oke, saya ingin menyediakan account ini sampai hujung Desember. Jadi, so cash flow statement dated 31st December. Oke, kemudian cash balance uang yang saya bawa dari bulan lalu. Disebabkan syarikat ini baru mula berniaga, jadi ini memang kosong. Oke, memang kosong. Jadi cash flow operations, jadi ialah tunai yang diterima dari operasi. Jadi satu saja biasanya tunai yang biasa diterima dari segi operasi perniagaan, ialah jualan. Oke, cash receive ialah revenue, yaitu jualan. Jualan syarikat ini ialah Rp950. Lihat di sini. Ya, copy data dari sini ke sini lah. Oke, kemudian semua jenis cost yang lain akan dibawa masuk ke bawah cash paid. Oke, cash paid ialah cost tunai yang dibayar kepada semua jenis cost operasi. Rp280 untuk bahan mentah. Oke, wages upah Rp80, salary ataupun gaji pengurus 100, sewa 100, promosi 80, dan transportation penghantaran. Oke, penghantaran 50. Jadi saya jumlahkan, saya sudah simpan siap formula di sini. Jadi jumlah semua cost ini akan muncul di sini. Oke, jumlah cost ini akan muncul di sini. Jadi ialah Rp690. Oke, kamu lihat saya ada formula sudah saya sedia di sini. Jadi kalau kamu tidak type apa-apa di sini, dia akan jadi kosong. Selepas you type, dia akan ada formula. Oke, jadi saya simpan negatif sebab nanti saya akan ambil revenue. Oh ya, sorry, salah kolom. Revenue saya simpan di sini lebih mudah. 950. Oke, revenue simpan di sini, ditolak dengan cost, kita boleh lihat berapa tunai yang kita ada selepas ini. Dan di bawah sedikit kita ada cash flow from financial activity. Biasanya untuk syarikat baru saja kita ada pelaporan modal syarikat. Jadi berapa modal yang kita simpan ke dalam syarikat, kita akan simpan di bawah cash flow financial activity. Okay? Cash flow financial activity, cash receive, tunai yang diterima ialah sebanyak 1.000. Oke, ini ialah modal syarikat. Jadi jumlahkan ini, kemudian ditolak dengan cost, kita akan dapat Rp1.260. Kita tengok this one minus this tambah this. Oke, ngam. Oke. Jadi kita akan dapat Rp1.260. Oke, ini ialah tunai yang sepatutnya kita ada pada ujung bulan Desember. Okay. Berdasarkan semua rekod kita. Kalau tunai ini kurang dari ini, dalam cash kita, kalau kita kira cash untuk perniagaan kurang dari angka ini, mungkin besar kemungkinan Anda terkurang atau terlupa rekod perbelanjaan yang lain. Oke, kita mungkin terlupa rekod perbelanjaan. Itulah sebabnya
kita mendapat tunai dalam tangan yang kurang daripada statement ini. Oke, ini sepatutnya sama dengan tunai yang kita simpan dalam tangan kita buat bisnis tuh. Oke, jadi ini Rp1.260. Kemudian selepas saya siapkan ini, oke, jadi bolehlah saya buang ini ya. Sebab data ini tidak perlu simpan di sebelah, tak payah. Yang penting kita print out bahagian ini saja. Dari sini ke bawah. Ini saja cukup, cukup untuk menunjukkan syarikat ini masih mempunyai aliran tunai untuk membayar perbelanjaan yang akan datang pada Januari dan sebagainya. Katakan selepas saya siapkan ini, saya akan menyediakan sekarang ialah income statement. Income statement. Jadi income statement sudah saya pun sediakan format dia sudah di sini. Kemudian ada data dia besar juga, tak nampak. Oke, ada data dia, juga data yang sama. Kemudian angka yang sama juga akan saya gunakan masukkan di sini untuk mengetahui apakah keuntungan syarikat ini, ataupun kerugian syarikat ini. Jadi saya akan biasanya kami simpan begini, profit or loss. Kemudian sama juga kita mulakan menulis nama syarikat. Kemudian apakah statement ini? This is income statement, yaitu penyata pendapatan untuk tarik bila, yaitu hari yang terakhir tuh bulan itu, 31st December 2020. Dan biasanya kita mula dengan sales revenue ataupun jumlah jualan syarikat ini. Dan jumlah jualan syarikat ini Rp950. Kemudian ditolak dengan kos jualan. Masih ingat ada 2 kos jualan kan? Jadi simpan di sini lah, lebih mudah. Kos jualan yang pertama ialah kos bahan mentah dan kos upah. Kos bahan mentah atau kos upah. Kalaulah you tiada kos upah, tolak sajalah, delete saja nih. Akan ada begini. Kalau ada upah ataupun cost packaging yang lain, you boleh simpan di sini juga. Jadi formulanya, 280 tanpa 80 bersamaan dengan Rp360. Jadi saya ada sudah formula di sini. This is the total. 280 tanpa dengan 80 akan bersamaan dengan 360. Jadi ambil revenue, revenue yaitu jualan ditolak dengan cost jualan sebanyak Rp360. Kita akan dapat Rp590. Ini ialah untung kasar, di mana hanya menunjukkan berapa untung yang kita dapat selepas menolak kos jualan. Tetapi jangan lupa ada lagi kos-kos yang lain kan, jadi kita boleh simpan kos yang lain di sini, yaitu gaji, sewa, promosi, dan transport, penghantaran. Jadi sama juga, semua ini ditambah akan kamu akan lihat formula di sini. 100 tambah 100 tambah lagi 80 tambah lagi 50 bersamaan dengan Rp330. Rp330. So hampir 590 ditolak dengan 330, kita akan dapat Rp260. Inilah keuntungan syarikat. Ini ialah keuntungan syarikat. Sampai sini oke kan? Sudah saya upload statement ini dalam Google Classroom. Account statement example. You boleh ambil ini statement. Buang saja yang tidak berkenaan ataupun tambah yang tidak termasuk di sini ya. Tambah atau buang untuk menyediakan account Anda masing-masing.
yaitu laporan akhir Anda. Oke, jadi untuk laporan akhir saya memang minta 2 segmen yang mesti ada, yaitu aliran tunai yang saya tunjukkan tadi dan penyata pendapatan. Kerana ini 2 paling penting. Untuk sesebuah syarikat, yang paling penting ialah kita mengetahui syarikat ini mempunyai keuntungan atau tidak. Oke, yang pertama. Yang kedua ialah sama ada syarikat ini mempunyai aliran tunai yang mencukupi untuk meneruskan perniagaan mereka atau tidak. Oke, walaupun di sini juga saya menyediakan balance sheet. Oke, statement yang ketiga. Untuk mereka yang mau juga buat balance sheet, Anda boleh buat. Jadi sudah saya siap ini income statement akan saya buang. Oke, saya buang ini, kemudian saya akan print out ini. Oke, ini ialah income statement syarikat. Manakala untuk imbangan tugas seperti saya tunjukkan tadi ya, sudah saya sediakan angka di dalam. Okay, you can see nama syarikat tetap di atas. Kemudian kita akan tulis balance sheet tarik dia. Kemudian sebelah kiri ialah aset. Ada 2 jenis aset kan. Aset tetap tiada, jadi kosong. Aset current asset yaitu cash, tunai. Tunai mesti ada. Dari mana saya dapat angka ini? Ingat tuh, rujuk balik kepada account tadi. Saya balik kepada aliran tunai ya, tadi. Di paling bawah sini, nampak nih, paling bawah, Rp1.260. Oke, Rp1.260. Angka ini copy saja dan paste di sini. Oke, paste di sini, copy and paste. Ialah cash, tunai syarikat. Pada hujung bulan Desember ialah Rp1.260. Jadi saya tampilkan semua jenis aset di mana ada tunai sajalah, ini kosong kan. Tambahkan semua jenis aset, saya akan dapat Rp1.260. Manakala di sebelah kanan di sini, liability syarikat, yaitu hutang syarikat ialah kosong. Jangka pendek dan jangka panjang semua kosong, tiada hutang. Katakanlah syarikat ini tiada hutang. Tetapi syarikat ini ada capital, yaitu modal syarikat. Modal syarikat, ingat tuh, 1.000. Jadi saya simpan di sini, 1.000. Oke, bagaimana dengan net profit? Kalau profit, kita simpan positif lah. Kalau loss, kerugian, oke, rugi, kita akan simpan negatif. Ini profit, so is 260. Bagaimana saya tahu ini angka? Saya rujuk balik kepada income statement. Ingat tadi sudah saya buat income statement. Income statement di depan kita rujuk balik paling bawah. Oke, di sini Rp260. Oke, ini ialah income statement penyata pendapatan di mana this is ini positif kan? Positif maksudnya ialah untung, bukan rugi. Oke, kalau rugi biasanya ada negatif. Kalau saya simpan negatif, katakanlah dia jadi negatif, katakan saja. Jadi negatif ini maksudnya rugi. Oke, tetapi memang untung positif, memang positif. Jadi ini untung lah, untung. So di dalam balance sheet saya, balik ke balance sheet, saya akan tulis net profit, yaitu untung per se sebanyak Rp260. Jadi tambahkan semua liability, capital, dan profit. Liability, modal, dan untung syarikat, saya akan dapat Rp1.260. Oke, ini jumlah ialah Rp1.260. Kemudian saya perlu banting kedua-dua ini. Adakah kedua-dua ini kiri dan kanan sama? Oke, kiri dan kanan sama. Kalau sama, maksudnya balance lah, perkataan balance. Yaitu account yang saya sediakan ini memang betul lah, tiada kesilapan. Kalau not balance, maksudnya ada kesilapan semasa saya menyediakan account ini dari awal. Mungkin kesilapan saya bukan di sini tau. Kalau ini tidak sama, kiri
angka di kiri tidak sama dengan angka di kanan, mungkin besar kemungkinan mungkin cash flow aliran tunai saya terkurang ataupun income saya terkurang. Oke, jadi profit saya lain, cash saya lain, jadi tidak balance. Okay, so you can refer here, refers to balance, cash balance in cash flow statement for the amount of cash to record in current asset, and refers to the net profit or loss in income statement for the amount of net profit to record in the equity, owner equity di sini ya. Okay, so must be balanced. Maksudnya kiri dan kanan jumlahnya mesti sama. Kalau tidak sama ada mistake lah, ada kesilapan dalam pengiraan sama ada aliran tunai ataupun penyata pendapatan. Oke, dan akhir sekali di sini dalam Excel juga saya menyediakan break even point calculation yang ringkas saja, data yang saya sediakan ringkas supaya Anda boleh try out. Oke, katakanlah untuk untuk syarikat ini ya, dia ada fixed asset, fixed cost tetap 7.000, harga 12 ringgit, dan cost berubah 8 ringgit. Jadi semasa saya buat kiraan, saya ambil 7.000, kiraan saya sepatutnya begini ya, 7.000 bahagi dengan harga dollar cost berubah seunit tutup kurungan. Oke, ini formula saya lah. Jadi saya akan dapat jumlahnya bersamaan dengan 1.750 unit. Oke, ini unit. Oke, ini dari segi unit lah. Ini formula dia. Sebab data ini saja yang saya perlukan. Fixed cost, cost tetap, dibagi dengan harga tolak cost berubah. Oke, jadi saya dapat 1.750 ringgit. 50 unit. 1.750 unit. Jadi untuk mendapatkan break even point dalam angka RM, oke, saya ambil ini unit dia. 1.750 unit taraf dengan harga di atas 12 ringgit. Oke, jadi bersamaan dengan RM 21.000. Oke, ini dia. Oke, 21.000. Ini adalah break even point dalam uang lah. Dalam uangnya tuh syarikat ini mesti menjual sekurang-kurangnya 1.750 unit ataupun sekurang-kurangnya 21.000 jumlah jualan untuk mengelakkan kerugian pada jangka masa tertentu. Oke, ya sebelum saya teruskan ke topik seterusnya, ada soalan? Dokter, saya ada soalan. Ya. Yang contohnya kami mau buat laporan akhir kan, yang jualan kami, kami punya modal nih 7 orang kan, dia guna modal sendiri. Adakah kami akan gabungkan semua modal tuh masukkan dalam pembayaran? Oke, untuk memudahkan Anda semua kan, saya cadangkan modal kamu buat satu rekod dalam Excel yang lain lah. Excel yang lain, jumlah modal yang kamu simpan. Katakan 7 orang, setiap orang ada modal yang berbeza, kamu jumlahkan saja jumlah modal dan minta semua orang buat rekod berapa kos yang mereka bayar. Ada yang menyediakan bahan sendiri kan, dia membuat barangan sendiri. Contohnya dia buat cookie sendiri. Ada yang membuat
pembelian kan, tapi you hanya dapatkan angka akhir di mana yang membuat penyediaan sendiri dia boleh bagilah jumlah bahan mentah. Oke, yang membuat pembelian, you beli untuk dijual sahaja, you pun dapatkan harga pembelian tu sebagai kos bahan mentah untuk memudahkan anda lah semasa membuat statement ini. Kerana saya tidak mau anda susah sangat kan, kalau 7 orang menyediakan 7 akaun, susah juga. Jadi lebih baik kamu gabungkan, jumlahkan berapa modal yang kamu simpan, jumlahkan berapa bahan mentah yang kamu masukkan, dan jumlahkan semua kos promosi dan kos yang lain yang kamu masukkan. Oke, jumlahkan saja, kemudian sediakan satu akaun saja tuh. Oke nggak, Margarita? Oke, dokter. Gabung satu akaun sajalah semua. Semua ada di jumlah daripada 7 orang tu lah kan? Ya, ya. Oke. Ya, paham sudah. Maksudnya, ingat tuh slide yang paling pertama tuh, page yang pertama dalam Excel saya sediakan data kan. Jadi kamu sedia awal tuh, katakan ini contoh lah, katakan capital untuk 7 orang kamu record di sini, kemudian dapatkan jumlah di sini terdahulu, oke? Kemudian bahan mentah untuk 7 orang pun lain kan, setiap orang lain. Jadilah setiap orang buat satu laporan masing-masing, jumlah sahaja. Satu orang buat jumlah, kemudian tali pada jumlah ini, lalu kita buat statement. Paling senang. Oke, dokter. Thank you. Oke. Kalau tidak soalan, saya akan masuk unit ke-9 hari ini. Jangan lupa isi kehadiran sudah saya post balik dalam chat room tadi. Oke, saya present unit ke-9 dulu. Oke. Mana unit ke-9 saya? Sorry, bukan unit 9, unit 8 seterusnya. Unit 8 ialah tentang pengurusan risiko, risk management. Oke. Pengurusan risiko sangat ringkas, jadi kita boleh habiskan hari ini juga. Oke, untuk pengurusan risiko slide ini boleh nampak? Boleh? Boleh, dokter. Oke, alright. Untuk pengurusan risiko ini, kita lihat apakah kepentingan risiko, pengurusan risiko, mengapa kita perlu membuat pengurusan risiko, dan mengetahui apakah proses untuk pengurusan risiko, dan mengetahui apakah jenis-jenis risiko dan bagaimana cara untuk mengelakkan risiko ini ya. Jadi 3 topik penting dalam pengurusan risiko. Yang pertama ialah kepentingan pengurusan risiko, proses pengurusan risiko, dan jenis-jenis risiko. Oke, dari perkataan risiko, difahamkan sebagai satu kebarangkalian ataupun kemungkinan ancaman kerosakan ataupun kemungkinan seperti kebakaran, ataupun hutang ataupun kerosakan akan berlaku. Oke. Dan faktor-faktor yang menyebabkan kerosakan, kerugian, kecederaan, kemalangan dan sebagainya mungkin adalah faktor dalaman ataupun faktor luaran. Oke, faktor luaran. Jadi kita coba penggunaan ataupun tujuan pengurusan risiko ialah cuba untuk mengurangkan risiko daripada pelaku. Kita mengurangkan kemungkinan risiko daripada pelaku. Kalau perkataan business risk, risiko perniagaan,
dirujuk kepada apa-apa event ataupun situasi yang menyebabkan syarikat ini mengalami kerugian, kemalangan, kehilangan nyawa ataupun kerosakan, hutang dan sebagainya. Okey. Jadi pengurusan risiko ialah ialah langkah-langkah untuk mengelakkan risiko daripada pelaku. Ataupun mengatasi risiko ini daripada pelaku. Contohnya di sekolah kita biasanya ada we call it fire escape plan, ataupun di hotel ataupun bangunan-bangunan awam lah. Biasanya kita ada ini yaitu plan kalau ada pelaku kebakaran, kalau pelaku kebakaran, kita perlu lari kemana, katakan. Kemudian mereka yang sudah lari dari bangunan itu perlu tunggu di mana. Biasanya kita akan diajar. Walaupun budak-budak kecil di sekolah rendah pun mereka telah diajar kalau pelaku kebakaran, di mana kamu akan lari, di mana kamu akan tunggu, kemudian apa yang perlu dibuat. Dan setiap tahun sepatutnya ada praktis. Setiap tahun pelajar akan diajar sekurang-kurangnya sekali. Kalau hotel biasanya di pintu belakang hotel kan ada menunjukkan plan lokasi bilik Anda dan dia menunjukkan di mana kamu boleh lari kalau pelaku kebakaran dan sebagainya. Semua ini sebenarnya merupakan sebahagian daripada pengurusan risiko. Untuk mengelakkan kebakaran daripada pelaku. Jadi apakah tujuan membuat pengurusan risiko ialah pertama sekali resource conservation, menjaga sumber-sumber syarikat daripada berlaku kerugian, kemalangan dan sebagainya. Ini sumber termasuklah sumber manusia, sumber keuangan syarikat dan sumber-sumber lain lah. Mengelakkan kemalangan ataupun berlaku risiko yang akan menyebabkan kerugian kepada sumber syarikat. Dan seterusnya, pengurusan risiko ialah untuk menjaga image dan reputasi syarikat. Di mana kalau kemalangan berlaku di sesebuah syarikat, yang akan menyebabkan syarikat ini jenama atau image syarikat tercemar. Contohnya yang paling biasa kita lihat adalah untuk syarikat penerbangan. Kalau ada insiden kapal aksiden lah, kemalangan kapal terbang oleh sebab-sebab tertentu, jadi image syarikat itu terus akan jatuh. Banyak orang akan komplain dan sebagainya. Ini menyebabkan kerugian syarikat lah dari segi mungkin bisnes masa depan ataupun menyebabkan image syarikat akan jatuh. Kemudian seterusnya legal liability ataupun mereka syarikat ini mungkin akan dibawa ke mahkamah, disaman mungkin oleh kerajaan ataupun disaman oleh mereka yang pembeli ataupun pekerja yang tercedera kerana masalah ataupun risiko ini. Contohnya atau kalau pembeli itu dia membeli sesuatu produk untuk digunakan dan produk itu menyebabkan kesehatan pembeli itu mungkin kemalangan ataupun kesehatan mereka terpengaruh dan sebagainya, pembeli boleh membawa syarikat ini ke mahkamah. Dia boleh minta ataupun dia boleh meminta kerajaan untuk membuat periksa produk ini dan sebagainya. Ini kerajaan mungkin akan minta mereka membayar hutang kepada pembeli yang terpengaruh. Inilah liability, hutang. Hutang yang kita coba elakkan. Then next, protection towards people and environment. Setiap kali kalau biasa kita naik kapal terbang kan, sebelum kapal terbang itu
berterbang ke atas, biasanya stewardess mereka akan bagi tahu, okay, now we will show you the safety features of the aeroplane. Dia akan mula aja, okay, bagaimana you fasten your seat belt, how to unfasten your seat belt, dan seterusnya. Kalau not enough oxygen, the mask come down, what should you do, dan sebagainya. Okay, if anything happen, what should you do, dan sebagainya. Ini ialah untuk menjaga keselamatan orang penumpang di atas kapal terbang. Bayangkan kalau semua orang sudah tahu kalau berlaku sesuatu, mereka lebih bersedia untuk melarikan diri. Okay, daripada you duduk saja tunggu arahan, kan mereka boleh lebih bersedia tahu bagaimana melarikan diri. Okay, kalau berlaku perkara ini. Okay, jadi ini satu cara untuk menjaga human life lah, people and the environment. Dan akhir sekali, enhance the capability to face various circumstances. Meningkatkan kebolehan pekerja untuk menghadapi masalah ataupun risiko ini. Okay, di mana semua pekerja diberi latihan, latihan tertentu yang sesuai dengan syarikat mereka ataupun sesuai dengan perkhidmatan atau produk yang mereka sediakan. Jadi latihan ini sangat penting untuk mengelakkan kemalangan daripada pelaku. Oke, jadi bagaimana kita membuat pengurusan risiko? Kita mulai dengan melihat ataupun mengenal pasti apakah risiko syarikat. Oke, contohnya untuk sebuah syarikat yang menjual makanan, katakanlah syarikat yang menjual makanan, kita mengenal pasti apakah risiko. Contohnya mungkin risiko kebakaran, risiko kecederaan karena menggunakan pisau, kan? Risiko keracunan makanan dan sebagainya. Inilah risiko-risiko. Dan selepas kita mengenal pasti apakah risiko syarikat, kita perlu menilai apakah risiko yang paling tinggi. Contohnya daripada 3 risiko yang saya terangkan tadi, okay, keracunan makanan, kecederaan, dan kebakaran. Kita mengenal pasti apakah risiko yang biasa berlaku. Salah satu yang biasa berlaku ialah katakan keracunan makanan. Okay? Kemudian kita lihat apakah kesan dia paling teruk. Okay? Paling teruk mungkin juga keracunan makanan. Okay? Paling teruk ini menyebabkan reputasi syarikat jatuh, menyebabkan produk tidak dapat dijual, makanan tidak dapat dijual, dan sebagainya. Okay? Dan berdasarkan ini, okay, kita akan mulai membuat perancangan risiko. Perancangan. Bagaimana, apa yang saya boleh buat, ataupun apa yang pekerja boleh buat untuk mengelakkan risiko dari pelaku. Okay, menyebabkan masalah ini daripada pelaku. Contohnya, okay, contohnya mungkin saya boleh memastikan ataupun minta pekerja memastikan makanan ini telah dibersih dengan betul-betul sebelum dimasak. Ini satu cara dia. Oke, kebersihan. Yang kedua, menjaga makanan daripada dicemari oleh serangga selepas dimasak. Oke, ini cara kedua. Kemudian cara ketiga, saya memastikan makanan ataupun produk yang saya gunakan untuk menyediakan makanan ini adalah segar, fresh, okay, yang memang fresh lah, bukan yang sudah saya simpan untuk 2 bulan sebelum saya masak. Okay, semua ini sangat penting untuk mengelakkan kerosakan makanan dan mengelakkan makanan ini menyebabkan keracunan makanan contohnya. Okay, ini sudah saya rancang, lepas itu saya akan implement. Okay, implement maksudnya membuat implementasi dan memastikan semua pekerja mengikut rancangan saya. Okay, dan semasa implementasi itu jangan lupa mesti ada latihan, memberitahu dan sebagainya. Ini
pengurus sangat penting lah dalam langkah ini. Kemudian akhir sekali saya menilai selepas tempoh tertentu sama ada cara pengurusan ini berkesan atau tidak, efektif or not, and then sama ada pekerja ini ikut arahan atau tidak, adakah semua paham mentah yang digunakan telah dibersihkan dengan betul-betul atau tidak. Semua ini sangat penting. Oke, kalau tidak, saya perlu pikirkan bagaimana saya mengelakkan masalah ini daripada pelaku. Oke, mungkin pekerja itu tidak buat kerana kekurangan latihan, mungkin pekerja itu tidak buat kerana tidak tahu perlu buat dan sebagainya. Jadi latihan dan sebagainya sangat penting. Dan pada masa yang sama, jangan lupa sepatutnya kita membuat penilaian semula selepas beberapa tahun ataupun selepas jangka masa tertentu, kita buat penilaian balik dan buat baliklah risiko, risk management proses ini. Okay, secara berterusan. Jadi ini hanya untuk satu sebab, untuk mengelakkan risiko, mengurangkan masalah risiko daripada pelaku. Oke, apakah jenis risiko yang mungkin akan berlaku? Contohnya, financial risk, risiko keuangan, di mana syarikat mungkin mempunyai tunai yang sangat rendah, di mana tunai ini terlampau rendah sehingga syarikat ini tidak mempunyai uang yang mencukupi untuk membayar hutang. Ini juga masalah. Kalau risiko ini terlampau rendah, pemiutang syarikat akan minta syarikat ini membayar balik. Kalau tidak, dia akan membawa case ini ke mahkamah. Oke, contohnya bank akan kata, oke, kalau kamu tidak bayar hutang, saya bawa ke saya akan sue you sehingga move list, bankruptcy, move list dan sebagainya. Jadi ini masalah. Jadi bagaimana kita elakkan? Salah satu cara ialah kita membuat perancangan keuangan terdahulu. Ini kita rancang awal, jangan ada perbelanjaan yang melebihi perancangan kita. Dan kita kalau dapati kekurangan uang, kita buat pinjaman terdahulu sebelum dikerja hutang. Kemudian yang kedua, compliance and regulatory risk. Risiko dari segi tidak mengikut peraturan dan SOP lah. Kalau sekarang kita biasa dengan perkataan SOP kan. Contohnya, baru-baru ini ya, kalau banyak kita lihat newspaper kan, ada case yang dimana ada gerai menjual burger, gerai yang menjual burger diberi saman berapa? 50.000, diberi saman, kerana tidak mengikuti SOP, tidak mengikuti SOP, dan dia perlu membayar saman yang begitu tinggi. Ini ialah kerugian kepada syarikat, kerugian kepada usahawan. Jadi ini satu masalah juga. Jadi yang penting ialah kita mengelakkan ini daripada pelaku. Kalau ada SOP, kita perlu ikut dan memastikan pekerja kita pun mengikuti SOP ini. Peraturan ini. Khasnya peraturan dari kerajaan yang mesti diikut. Kemudian risiko dari segi operasi, ini sangat penting kerana kalau ada masalah operasi, biasanya menyebabkan quality produk rendah, very bad quality, ataupun very slow, pengeluaran sangat rendah. Katakanlah pekerja ingin, pembeli ingin memberi produk, tapi dia tunggu 1 jam, produk itu belum siap, disediakan, dia pun marah dan dia akan pulang, dia tidak mau beli lagi. Ini masalah juga, very bad quality, very slow dan sebagainya. Jadi bagaimana kita elakkan? Contohnya kita boleh menggunakan pengurusan operasi yang baik untuk mengelakkan ini daripada pelaku. Dan juga kita boleh menggunakan latihan untuk memberi latihan kepada pekerja supaya pekerja tahu bagaimana untuk
menyediakan produk dengan baik dan dengan cepat. Kemudian strategic risk yaitu dari segi rancangan jangka panjang dari segi seperti pesaing. Bagaimana kita boleh bersaing dengan persaingan yang semakin tinggi pada masa-masa akan datang. Dan akhir sekali faktor-faktor ataupun risiko-risiko yang lain dari persekitaran. Contohnya pencemaran, contohnya contohnya tiba-tiba tiada pekaran elektrik, inilah risiko. Dan bagaimana kita menghadapi risiko tersebut perlu terfikir dahulu. Jadi ini risiko. Dan kadang-kala semasa selalu kita cakap plan B kan, plan B. Apa plan B Anda? Plan B ialah contingency plan. Jadi selalu semasa Anda buat pembentangan kan untuk produk yang pertama, pembentangan saya tanya, ada plan B kan? Yaitu plan to overcome the risk or to avoid the risk from occurring. Jadi kita merancang, katakanlah saya ingin menjual t-shirt. Saya ingin menjual t-shirt. Tetapi plan B saya ialah menjual katakan aksesori yang saya boleh pakai. Kalau ekonomi menjadi terlampau teruk dan orang tidak mampu untuk beli t-shirt yang mahal, jadi saya boleh jual aksesori yang lebih murah. Orang mungkin akan beli aksesori kan yang murah daripada t-shirt yang mahal. Inilah contingency. So biasanya dalam pengurusan risiko kita juga mementingkan plan B. Dan kita merancang kalau apa dalam keadaan apa kita perlu plan B untuk mengatasi masalah tersebut. Dan itu saja untuk pengurusan risiko. Ada soalan nggak? Jadi aja dokter oke juga. Oke juga kan? Semua sudah hantar video kan? Poster saya sudah cek, semua sudah hantar. Dua kumpulan sudah hantar. Video sudah hantar, dua kumpulan. Mungkin video ada yang belum ya atau dokter? Kalau belum ada, hantar secepat mungkin. Mungkin kamu buat senang saja. You tunjukkan gambar dalam video Anda dan tunjukkan sedikit penerangan biar buat dia lebih kurang 60 second, 60 saat, 60 second cukup. Kasih tunjukkan gambar terang sedikit penerangan produk ini, apakah produk ini, apakah harga dan biasanya lah di mana kamu jual. Itu saja, penerangan ringkas produk. Dan buat dia ringkas saja. Tunjukkan gambar, biasanya saya beritahu lah kalau tiada masa untuk buat teaser yang betul-betul very high tech punya, you buat yang mudah dengan foto dan penerangan ringkas itu saja. You buat macam screenshot pun boleh. Kan? Oke, Madam. Kalau begitu kita kalau begitu kita berhenti di sini ya. Dan untuk mereka yang akan menyambut hari raya akan datang ini, selamat beraya semua, dan saya harap semua akan menjaga kesehatan masing-masing lah, sebab banyak case kan kemarin. Kami pun risau sebab kalau hari raya semua orang balik kampung kan apa akan berlaku. Jadi saya minta semua jaga kesehatan masing-masing lah. Sebelum kita hentikan, sebelum kita hentikan, boleh pasang kamera untuk mereka yang boleh. Saya ambil satu gambar saja. Sebab tiap kali dia pun minta bukti. Jadi saya minta gambar lah. Wah, di kereta ke tuh? Iya, dokter. Oke. Ya, siapa lagi ya? Smile, saya ambil gambar Anda.
Oke, nampak sudah. Oke, yang terima kasih semua. Selamat Raya dan selamat cuti ya mereka yang cuti akan datang nih. Dan jaga-jagalah diri masing-masing. Oke, Oke, thank dokter. you Thank you. semua. Selamat, dokter. Thank you. Thank you, Happy dokter. holiday, dokter. Thank you.